Minta maaf semua yang tanya isu Palestin dengan Ustaz, tapi Ustaz jawab seorang pemuda daripada balik pulau. So Ustaz jawab soalan dia panjang. Soalan pemuda tu saya jawab. Lupa nama dia. Daripada pemuda, daripada balik pulau tu Ustaz jawab. Ustaz kenal dia, Ustaz jawab. Okay? Dia bagus. Yang lain-lain pun tanya soalan, tapi Ustaz kesimpulannya hari inilah Ustaz buat. Macam ni lah. Isu Palestin ni bukan isu dulu, daripada dulu, bukan sekarang, dulu sampai ke sekarang tak habis-habis lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, soalan yang pertama Ustaz, kenapa Allah Ta'ala tak nak bunuh mereka ni? Kenapa Allah Ta'ala tak nak turunkan azab? Kenapa Allah Ta'ala biar orang Islam kena menderita? Semua soalan tu kita tanya bagus, tapi jangan keterlaluan sangat. Jangan keterlaluan sangat. Apa yang kita tengok ni semua adalah kehendak Tuhan. Ini semua berlaku dengan izin, dengan kehendak dia, okey? Dan Allah Ta'ala nak buka minda kita, nak suruh kita, nak bagi tahu, semua puak yang terdahulu, puak Nabi Ad ke, mati hancur, tak ada dah. Puak Nabi Saleh, mereka derhaka, mereka Allah datangkan azab, mati. Turunkan azab, mati. Puak Ad mati, puak Saleh mati, puak apa? Semua ya Allah ya Tuhan. Nampak tak? Semua mereka mati. Semua mereka mati. Tapi satu puak yang jahat daripada dulu sampai sekarang, benih tu masih Allah kekalkan, ialah Bani Israel. Bani Israel ni. Bani Israel, anak-anak Yaqub. Bani, anak-anak Israel, Yaqub. Tapi ada orang disebut laknat pada Israel, tapi memanglah dia tu niat untuk Yahudi, tapi Israel tu dia salah lah. Jadi bab ni Ustaz tak nak besarkan keadaan. Kadang-kadang kita berbahas masalahnya laknat Israel. Itu pun nak berbahaskan. Bukan waktu. Now is not the bahas. Now masa semua orang tengah semangat hari ni. Bagus. Semangat tu yang kita utamakan. Semangat yang kita mahu. Waktu ni kita nak semangat. Kita nak pengorbanan. Kita nak hati manusia ada dekat Palestin. Yang tu yang kita nak. Kita tak nak bincang bab-bab yang dini pasal dini. Tama-tama kita nak orang Islam satu sekarang ni. Okay? Oleh sebab tu, Allah Ta'ala kekalkan dia adalah untuk nak mematangkan dakwah kita. Nak bagi tahu bahawa puak ni punya jahat yang tak terhingga. Dia bunuh nabi-nabi dia. Nabi-nabi dia pun dia bunuh. Nampak tak? Kadang-kadang ini mai anak makan Ustaz kata, Pak Ngah, agama dulu ialah agama Yahudi. Pasal apa kita kata Yahudi salah? Dia the first agama Yahudi Nasrani. Itu agama yang terdahulu. Dia agama terdahulu. Ni anak makan yang pandai baca ni. Dia kata itu agama yang terdahulu, yang mula-mula sekali. Dan Allah sendiri sebut, wa faddalna, aku muliakan, aku ra'i di atas muka bumi Yahudi. Allah sebut macam tu. Dan Allah bagi makan dan minum daripada makanan syurga. Allah layan mereka. Allah sambah hadiah kat mereka negeri yang kata Palestin tu untuk mereka dulu semua. Kita kata, ya betul yang hang baca tu semua betul. Kita sebenarnya tak marah kat Yahudi pasal Allah sendiri suka Yahudi. Allah ra'i Yahudi. Nampak yang kata puak ni semua Allah mula-mula memang wafadalna. Betul yang sebut tu semua betul. Tapi bila mereka ya Allah derhaka kepada Allah, lawan dengan Allah, bunuh nabi-nabi mereka, tukar semua kitab, kita sepatutnya tak perlu nak pakai Quran dah. Quran tu sendiri tak perlu datang kalau sekiranya kitab Taurat dan Injil mereka tak ubah. Oleh kerana kitab Taurat yang datang, Allah Ta'ala datang ya Allah dekat Nabi Musa, dia baca, dia ubah, dia rombak, dia bunuh, dia buat kalang kabut. Terpaksa Allah datangkan Quran untuk berhujah cerita balik yang mereka ni pembohong, pendusta, pengkhianat, pembunuh, semua Allah cerita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita kata kepada buat Yahudi ni laknat, tak berdosa. Laknat dekat mereka sampai Allah benarkan dalam banyak-banyak di atas muka bumi ni, Allah kekalkan mereka ni. Untuk Allah nak tengok, inilah manusia pelenjahat. Kalau kamu boleh berjihad dengan mereka, kalau boleh berjuang dengan mereka, maka syurga Allah nak bagi. Rupa-rupanya puak Yahudi ni penyebab kepada kita masuk syurga. Kalau tak ada mereka, kita pun susah nak masuk syurga. Nampak tak?
Mereka bagi menyusahkan kita. Dia bagi macam-macam dia buat kat kita. Dia nak suruh kita bersatu. Bayangkan dia Yahudi duduk ada tengah-tengah keliling Arab. Arab tak boleh nak bersatu. Arab tak boleh nak bersatu. Walaupun satu hari pun Arab tak boleh nak bersatu. Nampak Allah nak bagi kita challenge dalam hidup. So kalau you nak nak dapat Palestin balik, you sendiri kena bersatu. Tengok depa golongan yang sedikit, tak ada negara, merempat negara pun tak ada. Ada puak depa lari daripada Mesir. Kalau kita tengok daripada Mesir, dia ni layak macam berdepan dengan Firaun. Firaun saja yang layak untuk hukum depa ni. Kena mai balik Firaun. Firaun kena mai balik. Firaun saja yang buat sungguh-sungguh dekat depa sampai depa lari semua daripada Mesir. Mesir yang kata Firaun tak bagi muka sikit pun, kata bangsa ni dia tak bagi muka langsung. Tengok. Tengok dia buat apa. 600 tahun dia dera pasal tu, ya Allah Tuhan, yang kata Yahudi ni bila dapat saja negara, boleh duduk dekat negara Arab, pertama musuh dia adalah Arab. First kali Arab. Arab dan Islam. Arab dan Islam. First kali ialah musuh dia Yahudi. Pasal dia pernah kata, dulu Firaun pernah dera aku. Firaun apa tak buat kat aku, seksa kami sampai kami lari, sampai melari merata. Dia lari merata, nampak tak? Subhanallah. Pasal tu dia didik dekat anak-anak dia, darah daging dia. Musuh kita adalah Arab. Pasal tu dia dapat Palestin boleh, dia hentam betul-betul, ya Allah, peperangan yang berlaku dahsyat macam padang tu kukur dia buat kat Mesir, dia patah balik. Dia datang, dia serang, dia attack balik. Sampai dia simpan dalam kepala otak yang Mesir mesti ikut langkah aku. Pasal tu pemimpin Mesir yang kata hari ni otak semua pemimpin Arab semua dia dah jerat dah. Pasal tu pemimpin Arab semua dia jerat, dia takut. Pemimpin Arab ni semua takut dekat Yahudi. Dia tahu Yahudi ni Tuhan depa. Cuma duk kata Allah di mulut, tapi kepala otak orang Arab ni, Yahudi lah penentu bagi hidup kami. Kalau orang Arab boleh letak di kepala otak depa, ni bukan kita kata Arab semua. Nampak yang tak beriman ni, terutamanya pemimpin Arab yang merintah ni semua ni, takut dekat Yahudi. Kalau mereka boleh bersatu, hari ini juga Yahudi boleh keluar. Yahudi boleh keluar, nampak tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, buat orang Yahudi ni kesimpulannya untuk kita berjuang, untuk kita bersatu. Kalau tidak, semangat berjuang tak ada, jihad tak ada, apa tak ada. Kita nak jihad dengan siapa kalau mereka tak ada? Kalau mereka tak ada, kita nak jihad dengan siapa? Tengok tadi baca Quran mengantuk bila sebut Palestin. Dia mai balik semangatlah Azli ni. Oi. Nampak tak? Keturunan Yahudi. Apa ni? Kita boleh kutuk mereka, ya Allah. Kita boleh kutuk mereka. Kita boleh kata laknat dekat mereka. Allah sendiri kata, Uzina, aku izinkan kamu. Nampak Yahudi bunuh, pahala kamu dapat. Nampak Yahudi bunuh, nampak Yahudi laknat, Allah bagi kelonggaran. Allah bagi peluang ni. Kita nak kata apa? Kalau kita kata tak boleh, rosak akidah kita. Rosak akidah kita. Kita duk semayang setiap kali kita kata ghairil maghdubi alaihim. Maksud daripada Yahudi, Allah kata murka. Setiap kali kita baca surah Fatihah. Setiap kali kita baca surah Fatihah, kita duk kata apa nama? Ya Allah, inilah Allah murka kat mereka. Nampak tak? Satu manusia yang jahat dia luar biasa. Apa nasib tanah tu dalam Quran? Apa nasib tanah? Tanah tu Allah kekalkan. Allah nak suruh kita tengok, ai manusia, cuba apa tengok, ya Allah, ya Tuhan, yang kata Gaza tu, dia boleh dapat Palestin kalau ikut teknologi dia, dia boleh kepung, dia boleh serang, sehari pun dia boleh dapat. Tapi bertahun-tahun ratusan tahun dia nak dapat bumi Palestin tu, sampai ke hari ni tak dapat. Cuma Allah nak kata itu kemenangan untuk umat Islam. Nampak tak? Singapura nak dapat Malaysia, sat je boleh dapat dah. Tapi di Gaza, sampai ke hari ni, di Gaza tu,
Pasal tu orang Gaza yang duduk di Gaza tak perlu pertolongan kita. Dia cuma kata tumpang doa sudah, pasal kami rakyat yang ramai. Manusia yang paling padat sekali. Kalau kita bandingkan dulu Ustaz tengok mana ada bangunan tinggi-tinggi. Lagi perang, lagi bangunan nak. Lagi perang, bangunan nak. Allah bagi semangat kat mereka. Dia kata, hampa cuma doa kat kami sudah. Hampa bangsa penakut. Hampa cuma doa, sekadar doa kat kami, bagi semangat. Cukup, biar kami bela bumi kami. Biar kami, Allah lahirkan kami di Gaza, Allah lahirkan kami di Palestin, biar kami sendiri mempertahankan Qudus, mempertahankan kiblat kami yang pertama, kiblat orang Islam yang pertama. Serah kepada kami, cukup. Maksud dia ramai, dia cukup. Sampai dalam hadis Nabi sebut hadis Nabi kata apa? La yukhalifum, la yubali man khalaf. Hadis sebut la yubali. Satu manusia dia tak peduli apa undang-undang nak kata kat mereka. Yang paling penting aku nak cari keredaan Allah. Cuma rakyat Palestin. Cuma rakyat Palestin. Ustaz tak dengar betul, Ustaz hilang mengantuk. Apa nasib tanah? Nasib tanah tu Allah letakkan di situ. Dia takkan dapat sama sekali. Nasib tanah tu terpulang kepada rakyat Palestin. Sebab kita tengok Palestin tu sendiri, dalam Palestin tu sendiri ada dua. Ada Hamas, ada Fatah. Ada Hamas, ada Fatah. Macam kita di sini, di Malaysia pun ada dua puak orang Islam. Satu ni, satu tu. Jangan duk kata kat Palestin, kata kat negeri kita pun. Negeri kita pun Melayu pun tak bersatu. Macam tu juga dengan Palestin, dia pun tak bersatu. Dan rakyat Palestin memang harap sangat-sangat kepada Israel. Pasal mereka kata, kami nak kerja, nak pergi Kelang, nak ni, nak tu, nak ni. Pengkhianat dalam Palestin tu pun banyak. Kalau tidak, macam mana lah ya Allah, roket boleh sampai dekat ketua-ketua Hamasnya rumah bam, semayang subuh dia semayang tak mana, dini pergi buat ceramah tak mana, dini tak mana. Bom macam mana pun, teknologi macam mana pun, dia takkan pergi cari tempat tu kalau tidak diberitahu oleh rakyat Palestin tu sendiri. Rakyat Palestin tu sendiri pengkhianat. Bila dia masuk saja dapat pasal, dia duk kerja kelang-kelang, dia kerja kelang Israel. Mereka kerja dengan kelang Israel, duk masuk keluar dekat border tu. Berapa ribu rakyat Palestin yang kerja dengan mereka. Itu semua pengkhianat yang banyak. Dia bagi tahu, ni rumah hang tolong bagi tahu, tak mana rumah ketua-ketua, tak mana rumah Abu Ubadah, tak mana rumah tu. Tiba bam dia bagi, macam pagi tadi. Bam dia bagi, rumah tu dia bagi ni. Kawan tu tak tahu dia duduk di mana. Semua ni diberitahu oleh maklumat macam tu. Ustaz duduk di Iraq. Mereka masuk kepung rumah-rumah menteri, rumah ketua-ketua ketua-ketua parti ni semua, parti mana parti dia boleh tahu. Macam mana dia boleh tahu kalau rakyat Iraq tak beritahu? Al-Arab asyadun nifaq. Quran kata Arab ni munafik yang kuat ni orang Arab. Terlalu kuat sangat-sangat. Dalam masa yang sama, mereka juga ada orang beriman. Allah bagi roh semangat jihad ni tak ada pada Melayu, pada bangsa mana pun tak boleh arah. Semangat jihad ni Allah bagi pada orang Arab. Semangat orang Melayu ni macam ni, cakap tu je. Susah Melayu kalau Melayu ada semangat jihad, bangsa lain tak angkat-angkat kepala dia. Kalau bangsa Melayu ada sifat macam Palestin, roh Palestin ada pada orang Melayu, bangsa lain tak boleh angkat kepala. Tak boleh angkat kepala. Pasal tu Allah tak bagi ya Allah Melayu ni berjihad. Tak layak. Allah bagi Allah roh jihad ni ada pada orang Arab. Dan roh munafik pun ada kat mereka juga. Sama banyak, nampak tak? Yang ni nak berjuang, nak challenge ni. Maka bumi nasib Palestin sampai ke akhir tak akan dapat kepada penerima Israel ataupun Yahudi, tak akan dapat. Dia letih, dia sebenarnya diri dia tension. Dia berjuang tu sendiri, dia letih, dia masuk, Allah mati. Dia masuk. Walaupun kita mati banyak, kita mati syahid. Dia mati neraka ya Allah Tuhan. Dia tanpa ada Allahu Akbar kabira. Oleh sebab tu, soalan yang pertama, Ustaz, bolehkah kita maki? Boleh. Makilah seberapa banyak nak maki kepada Yahudi. Quran benarkan.
Setiap kali kita baca. Tak salah. Ada orang ustaz kata tak boleh, kita macam tu tak boleh. Tak boleh apa ustaz? Oi, hang duduk ceramah sudahlah. Hang duduk ceramah, hang buat kuliah, hang pergi mana-mana, hang dapat duit cukup dapat tak? Pasal kita bukan anak. Kita rasa malu kalau sekiranya orang Islam di Malaysia lah, alhamdulillah perkembangan kita bagus. Kalau dulu dan sekarang roh kita, ya Allah, Facebook kita dengan apa nama, ya Allah, semangat tanam ke anak-anak kita, ambil apa nama lambang Palestin, bubuh kat rumah kita, bubuh kat kereta kita, aku bersama dengan Palestin, Malaysia dan gambar Palestin, bubuh macam tu, beli poster, lahirkan bagi orang tengok, gerunnya kita. Semangat kita tu kenapa ada? Beli poster tu, buat kita jual di kalangan kita, beli, bubuh lambang tu. Palestin dengan aku tak boleh dipisah. Hati aku bersama dengan Palestin sebab di sana ada kiblat, kan? Kiblat kami yang pertama yang Allah Ta'ala suruh semua orang pertahankan. Semua diri kita kena membulatkan pada Palestin. Kita kena sayang Palestin lebih daripada sayang bumi kita sendiri. Itu dia. Pasal dia apa nak? Dia bumi yang turun Allahu Akbar, kiblat kita segala-galanya. Ini cakap macam tu, Allah Ustaz, betul? Ya. Kita sayang pada Palestin bukan nama dia Palestin. Kita sayang Palestin kerana tempat yang perlu dituntut oleh agama kita. Kita tak boleh serak. Nampak tak? Yahudi tahu doa di dalam. Dia tahu, ya. Setiap bulan puasa dia tahu. Dia memang mengaji, dia tahu, nampak tak? Bila main bulan puasa saja dia cari pasal. Setiap kali bulan puasa, dia cari pasal. Dia cari pasal, nampak tak? Tapi rakyat Palestin, subhanallah, hari ini kena buat, besok dia bangun, bayangkan. Kalau kita lah, kita kebal lalu rumah kita sunyi lengang habis. Sunyi lengang habis, punya takut pasal jiwa orang Melayu ni ketakutan sangat, dia takut. Kita cuma kejut-kejut sikit saja, kena denda berapa, dia punya takut. Dia takut, nampak tak? Allahu Akbar kabirah. Tapi jiwa mereka ni, subhanallah, masa ustaz duduk dia kat sana, kat perang, bombam. Dengar duk meletup tu, ya Allah, dia market, dia buka, dia jual sayur. Kalau kita meletup tu, market semua tutup habis. Tapi dia, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, Tuhan. Apapun kesimpulannya, ya Allah, kita kena doa pada rakyat Palestin. Bagi sumbangan untuk dia, dengan apa cara pun. Dan kita pun tahu, dan kita dah dengar isu di Malaysia ni, apa pun kaki membaca, tak payahlah kita hantar duit kepada kedutaan dia dah. Nak buat macam mana? Pasal kita Malaysia ni nak buat macam mana nak cakap? Nak cakap Palestin ni banyak, tapi rakyat Malaysia ni yang bodoh-bodoh ni ramai lagi yang tak tahu, nampak tak? Kita yang bagi lingkup kebanyakannya Palestin ni dulu masa PLO dulu, Yasir Arafat ni. Kita kata puak-puak Fatah lah, senang bahasa kita. Senang bahasa. Mereka ni, pasal tu, kita nak bagi duit kepada Palestin, macam Malaysia nak bagi duit Palestin, kita tak boleh salur terus kepada Hamas. Pasal dunia mengatakan Hamas ni pengganas. So, kita salur kepada Fatah. Fatah ni orang yang enjoy. Dia bukan orang berjuang. Jadi, semua duit negara satu dunia akan bagi pada Fatah. Kecuali gerakan-gerakan Islam. Orang yang tertentu je, NGO, dia akan direct dengan Hamas. Kita puas hati bagi pada Hamas yang sedang berjuang ni, yang mati, yang ulama sedang mati, Hamas. Yang menang pilihan raya, yang kali ikut, yang merintah Palestin hari ni, ialah Hamas. Pasal dia menang pilihan raya, tapi kita tak iktiraf dia. Termasuk Malaysia pun, kita tak diiktiraf Hamas. Kalau Hamas kat main di Malaysia, kita tak resmikan dia. Dia main macam tu lah, macam biasa dia main. Sedangkan dia merintah. Kita iktiraf Fatah. Fatah tu yang tak berjuang, yang tak ada apa, pergi pusing, melalak. Dunia dah macam tu. Dunia tak iktiraf Hamas. Sedangkan orang duk berjuang, yang roket duk bagi tu, kita pun kata, ya Allah, sampai berita kita kata apa? Tengok pengganas Hamas. Adakah guna istilah tu semua? Kita bangga dengan Hamas. Ustaz bangga dengan Hamas. Buat masa ni, orang yang bani berhadapan dengan dengan Israel. Cuma Hamas. Dia duk hantar roket, dia duk hantar. Terpaksa dia hantar. Kita kata awak lah, dia buat macam lagi, dia buat lagi teruk. Maybe kita kena buat.
Kita kena buat. Rakyat dia dah bersedia dah. Hantarlah berapa banyak sekali. Dia hantar kali ini dahsyat. Kali ini perubahan yang kita tengok hampir 40 tahun, 50 tahun kali ikut apa nama sejarah mengatakan tak ada lagi sebertahap ni yang menyebabkan ada 2-3 tempat muhafazah lagi kawasan-kawasan yang dipegang Palestin oleh Israel. Bangkit semula semangat hari ni. Semangat Qassam, mereka bangkit semula. Bayangkan Gaza tu sendiri, Gaza kecil je. Allah, Gaza ni dia berapa kali kepung, tak boleh nak kuasai. Tak boleh dapat Gaza, ya Allah, walaupun dalam masa 1 hari. Bayangkanlah hebatnya, ya Allah, penduduk Gaza ni, kita rasa bangga. Yang sakit-baki lagi Palestin ada di kawasan-kawasan yang dipakai aman, selesa, pasal daripada selesa dengan Israel. Ada penduduk Palestin yang selesa dengan Israel. Dah cukup dah. Kami tak mahu Hamas. Susah dia duk perang, nanti kami susah nak makan. Kita bangga rakyat, nama dia rakyat Gaza. Kita bangga. Bila sebut Palestin daripada Gaza, kita rasa bangga. Dia sanggup duduk, dia tak lari. Kami duduk. Nampak tak? Kami duduk di bumi itu. Subhanallah, duduk di bumi itu. Yang tu yang kita kena rasa bangga dengan rakyat Palestin. Khas sekali ialah Gaza, orang Gaza. Pasal tu kita kena bagi saluran kita, bantuan kita kepada Gaza. Bagi kat dia. Walaupun mereka tutup 48 jam, elektrik, air semua terputus. Mereka standby dah, ya Allah Tuhan. Ustaz duduk dalam perang, ya Allah, dekat 2 bulan kami tak ada api air. Kami tahu macam mana sengsara mereka. Sengsara mereka kita tahu. Tapi Masya Allah, mereka dididik oleh ulama-ulama sana. Biar kita nak dapat keredaan Tuhan, mereka nak. Dah ramai-ramai berjalan kaki, nampak dah nak pi. Nak pertahankan Kudus. Semua jiwa daripada Gaza. Ya Allah, ya Tuhan. Saya dah kecil sangat saja. Malu kepada Israel. Yang kata ada bom, ada tu. Ambil Gaza. Hari ni ambil. Tak boleh ambil. Ratusan tahun, ya Allah. Allah buktikan kemenangan, ya Allah, untuk umat Islam. Kemenangan. Hang kata canggih sampai hari ni hang tak boleh menjajah. Tak boleh. Tambah-tambah hang nak dapat kiblat aku yang pertama, langsung tak boleh. Dan macam mana kita nak dapat Kudus kalau semayang subuh kita pun tak nampak macam Jumaat. Dan satu ulama kata, kalau semayang subuh kita, ya Allah, macam Jumaat, insya-Allah kita dapat Kudus. Jangan cakap banyak-banyak lah, ya Allah. Jangan cakap semangat. Kita kembali balik pada Allah. Jaga syariat, jaga agama, insya-Allah Allah jaga. Macam kita nak kata tadi, kita kata ayat apa yang mengatakan Allah kata apa tadi? Allah kata apa? In yansurukumullah. Kalau sekiranya Allah nak tolong. Kalau Allah nak tolong kita, fala ghaliba lakum. Tak ada siapa boleh kalahkan kita. Ayat Quran. In yansurukumullah. Sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala nak sama kita, nak tolong kita, fala ghaliba lakum. Tak ada siapa boleh kalahkan hang. Masalahnya hang sendiri pun tak boleh tolong agama hang. Subuh pun hang tak boleh bangun. Gaza kepala otak apa hang? Hang nak berjuang apa? Nampak ada Allahu Akbar kabirah. Nampak tak? Jadi kita dalam bab-bab ni, kita nak bincang banyak sudut. Yang paling penting sekali ialah kita semua wajib mendoakan otak kepala kita wajib kepada Gaza. Wajib. Kalau kita hilang daripada otak mikiran, hang tak layak nak jadi orang mukmin yang beriman. Tak layak. Wajib kita kena berjuang untuk Gaza. Tabung di rumah kita, dulu mana tabung? Ustaz letak kat sini tabung Gaza. Tabung aku mana pi? Tabung besar Ustaz letak dalam bilik-bilik Ustaz. Tabung Gaza aku mana pi? Mana tabung Gaza aku? Nampak tak tabung Gaza Ustaz dekat bilik Ustaz. Ustaz letak tabung Gaza. Setengah berkata, Ustaz ni Hamas punya. Bukan Hamas maksudnya. Muslim Care kalau boleh bantu. Yang paling bagus sekali, duit kita akan sampai kalau kita bagi pada Muslim Care. Itu sampai. Maksudnya mereka pergi jumpa. Kadang-kadang mereka main sini. Itu bagus. Jangan bagi pada NGO yang lain. Bukan Ustaz nak camping. Ini nak camping betul-betul. Apa cari grup nama dia Muslim Case. Very nice person. Mereka ni semua orang-orang yang berjuang.
Nampak tak kadang-kadang mereka, ya Allah, mereka pun kadang-kadang mereka balik pun mereka kena soal siasat, kena yang tu yang ni, pasal mereka pergi jumpa dengan orang betul-betul yang nak berjuang. Kita rasa seronok, duit kita rasa sampai. Jangan duk dengan dalam padat dengan setengah orang ni dikata apa nama, saya I love Palestine. Oh, they all idol. I don't say anything. But apa nama, lebih elok kita ambil satu gerakan yang straight. Kita tak mau orang ambil kesempatan macam kedutaan Palestin di sini. Dia kata duit tak sampai, kedutaan dia sendiri macam-macam. Kita dengar macam-macam dah. Duit tu tak sampai, projek kita tak sampai. Banyak benda duit kita tak sampai. Lebih elok kita hantar pada Muslim Care. Kita akan tengok, dia akan tunjuk. Dia akan tunjuk apa dia buat ni bulan ni. Setiap bulan dia ada apa sahaja program. Nah, bagi makan macam ni. Nah, kami buat kemah macam ni. Nah, hospital macam ni. Kami bawa pesakit-pesakit yang serius keluar daripada Palestin pergi ke Mesir. Kami belanja duit daripada Jordan. Kita nampak gerakan mereka. Kita rasa seronok nampak. Jadi setiap hari kita buat bismillah, ya Allah, menangis ya mata kita, ya Allah, selamatkan ya Allah saudara kami, ya Allah. Bawa satu duit, Allah. Bila nampak saja ada orang buat main, bagi. Depa nanti bagi dekat kita seorang satu depa bagi kat kita seorang satu tabung tu ambil simpan. Dekat Datin Azli ni pun ada rasa tabung tu. Dulu tabung tu dia dilancarkan oleh Misi Niaga. Ambil letak kat rumah, letak. Dia nanti kutip setiap rumah. Bagus program tu. Kita dengan Palestin tak boleh nak dipisahkan. Tak boleh nak dipisahkan apa dak. Kalau Ustaz nak cakap babak Palestin memang Ustaz minat, pasal tu Ustaz tak nak bagi can tengok syaitan lah, ya Allah. Duk baca tafsir tadi duk pi. Itulah kesimpulannya, ya Allah Tuhan, doalah kepada rakyat Palestin. Doa kepada rakyat Palestin, mudah-mudahan peperangan kali ini kita nampak rakyat Palestin dah mula bersatu. Banyak muhafazah, banyak kawasan-kawasan yang dijajah oleh Israel dah bangkit semula. Dah nak bersatu dah. Puluhan tahun kita tak nampak rakyat Palestin macam ni. Ini kali pertama satu pandangan yang bagus. Ini satu benda petanda yang baik sangat-sangat. Kita tak sangka kebangkitan yang menyebabkan Israel tenganga dia. Kita tak heran rakyat kita mati pasal di situ ada syuhada. Syuhada, ya Allah Tuhan. Dalam masa yang sama kita kata kesian dekat mereka, kita kena kesian kat diri kita pasal jiwa kita kalau tidak hidup dengan jihad. Pasal apa yang berlaku kat Palestin, dia bagi peluang untuk kita bangkit untuk mempertahankan agama. Setiap kali berlaku pada Palestin, dia menjadi apa nama? Kita kata Palestin tempat dia menjadi pengorbanan. Dia menjadi pengorbanan. Dia korban untuk semua saudara di seluruh dunia. Darah daging mereka adalah darah daging mereka menjadi pengorbanan untuk kita sama. Oleh sebab tu bila mana dia mati kat sana, kita pun kena mati bersama-sama dengan dia. Pasal dia adalah saudara kita. Dia buat pengorbanan untuk diri kita. Muqaddimah dia yang buat. Setiap kali berlaku kat Palestin, semangat umat Islam bangkit balik. Berlaku bangkit balik. Yang tidur bangkit balik. Kita kena kata terima kasih kepada rakyat Palestin pasal dialah yang bangkitkan jiwa umat Islam. Bukan penduduk Mekah, bukan penduduk Madinah, bukan Saudi, tapi yang bagi bangkit kita subhanallah adalah rakyat Palestin. Syukur kita berjumpa dengan orang yang jiwa dia rakyat Palestin, terutamanya Gaza, penduduk Gaza. Jumpa dengan mereka, cium dahi mereka, ya Allah Tuhan. Ni orang yang bagi semangat dekat kita, nampak tak? Orang yang akan membenarkan kita masuk di dalam surga Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, bangun. Kita bersama-sama dengan Muslim Care, kita tengok orang-orang yang pergi salur betul-betul duit kepada perjuang. Dekat mereka kita bagi. Dekat mereka kita bagi. Jangan mudah nak bagi, terutamanya dengan gerakan Fatah. Terutamanya nak bagi pada kedutaan Palestin. No. Kita tak boleh percaya. Tak boleh percaya dekat dia, tak percaya dah. Oleh sebab tu, ya Allah, tu nampak duk dengar ni semua ni, apa kena bawa daripada Muslim Care.
Muslim Care ni kawan kita yang bagus-bagus. Bagus-bagus ya Allah Tuhan. Malah mereka berjuang, mereka pergi kerana Allah Ta'ala. Bagi kat mereka ni. Mereka ni orang yang bagus-bagus sangat-sangat. Kita tengok rupa parah. Mereka ulama kita yang buat kerja ni, subhanallah. Kerana Allah. Ustaz dah campur dengan mereka agak lama. Duduk di bumi tu agak lama. Kita puas hati dengan geraknya. Kita boleh tengok semua tentang pergerakan Islam yang begitu cantik, semua hasil daripada gerakan yang dibuat oleh daripada Malaysia ni, terutamanya Ustaz Puji Muslim Care. Jadi Ustaz berhenti dekat sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah. Salah silap berkelamasan sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syarra la ilaha illa.